Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada Jumaah yang berbahagia ini, Jumaah mubarakah yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan tuan-puan ya, yang mana insyaallah pada pagi hari ini kita berada pada siri yang ketiga ya. Jadi pada pagi hari ini saya nak tuan-puan cuba tuliskan dulu di ruangan komen suara saya terdengar ke tidak tuan-puan. Tulis dulu di ruangan komen, silakan. Macam mana tuan-puan? Silakan. Okey. Adakah suara saya jelas ke tak jelas tuan-puan? Suara saya terdengar ke tidak? Tuan-puan tuliskan dulu di ruangan komen ya. Supaya saya boleh pastikan adakah kelas kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik atau tidak. Okey, sila tuan-puan tulis di ruangan komen. Okey, baik ya. Okey, jelas ya. Okey, Puan Rosedah kata dengar jelas. Okey tuan-puan, baik kalau suara saya jelas. Okey ya, maknanya semua okey. Jadi kita mula kelas kita pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Apa khabar tuan-puan semua? Mudah-mudahan tuan-puan dalam keadaan sihat walafiat hendaknya ya. Jadi Puan Hamidah ada, Puan Enna ada, Tuan Muhammad Nur ada, Puan Zaitun dan yang lain-lain. Tak boleh saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah semua semangat pada pagi hari ini. Nah ya, kita masuk pada siri yang ketiga. InsyaAllah siri yang ketiga ini perkara baru akan kita bincangkan. Dan saya nak tuan-puan betul-betul fokus. Saya nak tuan-puan betul-betul perhati. Sebab kita hanya 1 jam saja live tuan-puan ya. Okey, tulis di ruangan komen tuan-puan. Tuan-puan dah sedia ke belum ni? Cuba tulis dulu. Dah sedia ke belum ni? Sekejap tuan-puan. Okay. Dah sedia ke belum tuan-puan? Dah sedia ya, insyaAllah ya. Okey. Baik. Minggu lepas saya dah tunjukkan dengan tuan-puan bahawasanya akan ada masanya tuan-puan kita tersasar mencari kata dasar kan. Ada masanya kita dah nampak macam tahu, tapi selepas kita cari kata dasarnya itu tak dapat. Apa penyebabnya? Itulah yang kita bincang minggu lepas bahawasanya apa? Ada huruf illat. Makanya kita mesti fahami sifat huruf illat tu macam mana. Supaya apa tuan-puan? Supaya supaya kita mengetahui, oh rupa-rupanya macam ni. Rupa-rupanya ada perubahan hurufnya macam tu ya. Jadi
Ada masanya ketika mana kita tersasar mencari kata dasar tuan puan jangan pening. Boleh jadi yang kita cari itu ada huruf ilat di dalamnya. Maka kita tak dapat. Okey ya? Tuan puan boleh tengok episod minggu lepas kita bincang. Pada pagi hari ini kita masuk pula corak kata kerja. Ya, kita bincang berkenaan dengan corak kata kerja. Boleh tuan puan ya? Atau dalam istilah bahasa Arabnya dia disebut dengan auzanul af'al. Auzanul af'al. Ya, auzanul af'al. Oke, ini akan kita bincang. Auzanul af'al, corak kata kerja. Oke, fokus tuan puan, ambil perhatian. Kalau tuan puan ada kitab ini, teknik faham hadam kata dasar Al-Quran, muka surat ke-9 dalam kitab saya. Nah, ini cetakan terbaru lah ya. Muka surat ke-9. Boleh tuan puan perhati. Okey, fokus tuan puan. Baik. Dah. Jadi pada hari ini kita mula dulu daripada fi'il madi. Daripada fi'il madi. Okey. Auzanul af'al, corak kata kerja, atau kita bincang berkenaan dengan pattern nanti. Ya, pattern. Boleh tuan puan ya? Fokus tuan puan. Kita mula dulu dari fi'il madi. Kita mula dulu dari fi'il madi. Corak kata kerja fi'il madi. Okey, fokus tuan puan. Di dalam kelas kita, saya tak nak bukan di kelas lain, di kelas kita ya, di dalam kelas kita tuan puan, kita sepakati bahawasanya fi'il madi inilah nanti dia menjadi menjadi kata asas. Ya, okey. Dia ada dua pendapat tuan puan. Ada yang mengatakan kata asas itu adalah fi'il madi, ada yang mengatakan bahawasanya kata asas itu masdar, kata terbitan. Tapi kita tak perlulah pertikaikan berkenaan dengan itu kan. Ya, itu perbezaan pandangan tuan puan. Ada berpandangan fi'il madi yang jadi kata asas, ada yang berpandangan masdar yang jadi kata asas atau kata terbitan. Para ulama sudah berbeza pandangan. Okey, tak perlulah kita fikirkan itu tuan puan. Yang penting kita fahami di dalam kelas kita kata asasnya fi'il madi. Ya, dari fi'il madi inilah nanti lahir kata-kata yang lain ya, yang berkait dengan fi'il madi tersebut. Misalnya contohnya fi'il madinya kataba. Ya, kataba. Dari kataba inilah lahir nanti patah perkataan misalnya maktabah. Maktabah. Ataupun ada lahir patah perkataan katibun. Katibun. Asalnya ini kataba. Oleh ya? Jadi dalam kelas kita tuan puan, fi'il madi menjadi asas. Kata asas lahirnya kata-kata yang lain. Okey, boleh ya? Setakat ini cuba tuan puan tulis dulu di ruangan komen. Setakat ini tuan puan jelas ke tidak? Silakan. Okey. Baik ya, Puan Salma. Okey. Boleh, sila Puan Salma. Okey, tulis di ruang komen Puan Salma. Jelas ke tidak? Jelas ya, Puan Khawla kata jelas, Puan Roseda kata jelas. Okey, dah. Okey. Mantap, luar biasa. Okey, dah. Okey, mantap, terbaik tuan puan. Semua kata jelas ya. Okey, dah. Sekarang kita teruskan perlahan-perlahan, tak perlu laju-laju. Dah, okey ya, perlahan-perlahan. Jadi fi'il madi kita adalah kata asas. Ya, kata asas yang melahirkan kata-kata yang lain nanti tuan puan. Okey ya. Dah, sekarang tuan puan tengok. Perhati betul-betul. Okey. Dah. Jadi fi'il madi itu tuan puan, dia ada banyak patternnya. Pada hari ini saya nak tunjukkan kepada tuan puan pattern-pattern fi'il madi supaya tuan puan memahami fi'il madi itu dengan baik.
Nah, ini kuncinya sebenarnya. Sebab kalau hanya tuan-puan berfikir ya fi'il madi itu bentuknya satu saja, itu keliru. Sebab fi'il madi ini bentuknya banyak. Nah, ada banyak bentuknya. Dan di dalam kitab ini ada 9 pattern fi'il madi. Oke tuan-puan ya. Dah, sekarang tuan-puan tengok. Fokus tuan-puan. Oke. Akan ada pattern-pattern nanti tuan-puan, 9 pattern. Tapi huruf asalnya huruf fa, huruf ain, huruf lam. Ini asal. Huruf fa, huruf ain, huruf lam. Selain daripada huruf fa, ain, dan lam, tiga huruf ini. Selain daripada tiga ini, maknanya dia adalah imbuhan. Oke ya, jadi tuan-puan fokus nanti pada tiga huruf ini. Ada huruf fa, ada huruf ain, ada huruf lam. Oke, boleh tuan-puan ya? Dan saya nanti tanyakan kepada tuan-puan mana yang jadi imbuhan. Nah, dia tak susah, mudah saja. Oke ya, boleh tuan-puan ya? Fokus, perhati betul-betul. Nah, boleh rojok muka surat yang ke-9 tuh. Nah, boleh rojok muka surat yang ke-9. Saya padam ini dulu tuan-puan. Oke, tengok tuan-puan. Oke ya. Oke. Yang pertama nombor 1. Nomor 1. Misalnya ada fa ain lam. Fa ain lam. Maknanya fi'il madi pattern nomor 1. Ini pattern nomor 1 nih, kan? Itu dia adalah huruf asli semua. Ini huruf aslinya lah, ada fa, ada ain, ada lam. Fa, ain, lam. Ain ini tuan-puan boleh baris depan. Untuk ain boleh baris depan, boleh baris atas, boleh baris bawah. Jadi bacanya ada fa'ala, ada fa'ula, ada fa'ila. Tapi yang paling banyak itu tuan-puan jumpa fa'ala, yang ainnya itu baris atas. Boleh ya? Oke tuan-puan ya. Itu pattern yang pertama. Jadi fi'il madi itu pattern yang pertamanya 3 huruf. Ya, 3 huruf tuan-puan. Ada fa, ainnya boleh baca baris atas, ainnya boleh baca baris depan, ainnya boleh baca baris bawah. La baris atas. Fa'ala, fa'ula, ataupun fa'ila. Oke ya? Untuk pattern pertama tuan-puan, nampak ke tidak? Silakan. Tulis dulu. Ya, jadi ain ini boleh baris atas, fa'ala dia. Ain ini boleh baris depan, fa'ula. Ain ini boleh baris bawah, fa'ila. Oke, dah boleh ya? Nampak tuan-puan ya? Oke, dah sekarang. Kalau saya ada fi'il tuan-puan, misalnya saya ambil syariba. Syariba. Saya nak tanya kepada tuan-puan, fa'ala ke fa'ula ke fa'ila? Tulis di ruang komen. Sila. Tak nampak ya, tinggi sangat tuan-puan ya. Saya rendahkan sikit ke bawah. Syariba. Fa'ala ke fa'ula ke fa'ila? Sila. Syariba. Fa'ala ke fa'ula ke fa'ila? Sila tuan-puan. Tak payah laju-laju. Kita perlahan-perlahan saja. Enjoy saja. Apa dia? Ya. Fa'ila lah. Fa'ila. Bukan fa'ula, bukan fa'ala, tapi fa'ila. Dah, sekarang saya tanya kepada tuan-puan. Kalau tuan-puan jumpa syariba, kalau saya tanya fi'il madi ke fi'il mudhari' ke fi'il amar? Cuba tulis. Fi'il madi ke mudhari' ke amar? Kalau tuan-puan jumpa syariba ini, kalau orang tanya madi, mudhari' atau amar, kira-kira tuan-puan nak jawab fi'il apa? Fi'il apa?
madi. Kenapa? Ya dia memang pattern fi'il madi. Nah, kita memang bincang fi'il madi sekarang. Apa patternnya? Fa'ilah. Oke ya? Boleh ya? Dah, mantap. Oke tuan-tuan ya. Dah, tak perlu laju-laju, kita seronok-seronok saja. Kita santai-santai saja. Oke ya? Makanya salah satu orang kalau nak tahu fi'il madi itu secara detail, ya, nak tahu fi'il madi itu secara detail, salah satu caranya adalah ya, kita tahu patternnya lah. Ya, patternnya kita ketahui. Kalau kita tahu patternnya, insya Allah semuanya mudah tuh. Cuma kan nak hafal, nak ingat pattern tu kan perlu masa. Saya mau memahami itu. Boleh tuan-puan ya? Oke. Baik, nomor 1 jelas ya tuan-puan ya? Nomor 1 jelas ya? Oke, insya Allah jelas. Nah, nomor 2 lagi. Saya padam. Nomor 2. Tak perlu laju-laju. Tak perlu laju-laju. Nah, tak perlu laju-laju. Baik. Nomor 2. Pattern fi'il madi nomor 2. Ada af'ala. Af'ala. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan. Nomor 2 af'ala. Mana huruf tambahan? Tulis di bawah. Af'ala. Mana huruf tambahannya? Tulis tuan-tuan, silakan. Alhamdulillah. Sila tuan-tuan. Mana huruf tambahannya? Ada alif di depan kan? Ada alif di depan. Oke ya. Dan ini fi'il madi. Af'ala ini fi'il madi. Boleh tuan-puan ya? Oke tuan-puan ya? Nah, sekarang saya tanya kepada tuan-puan. Tengok nih. Nomor 2 af'ala. Nomor 2 patternnya adalah af'ala. Nah, sekarang tuan-puan, jawab mana yang sesuai. Nomor 1 contohnya, nomor 2. Nomor 1, nomor 2. Nomor 1 fi'ilnya ada misalnya patah perkataan qaruba. Qaruba. Nomor 2 fi'ilnya fi'ilnya adalah anzala. 1 qaruba, 1 anzala. Mana yang sesuai dengan pattern af'ala? Qaruba ke atau anzala? Cuba tuliskan. Silakan. Mana yang sesuai? Qaruba ke atau anzala yang sesuai dengan af'ala ni? Sila tuan. Mana dia? Nomor 1 ke nomor 2? Nomor 1 ke nomor 2? Nomor 2. Nomor 2 sesuai. Bermakna apa tuan-puan? Bermakna apa? Anzala ini kalau orang tanya nanti kepada tuan-puan, dia fi'il madi ke fi'il mudhari'? Ya fi'il madi lah dia. Ini fi'il madi juga. Kenapa? Dia sama dengan pattern ini. Af'ala. Okay ya? Jadi memang pattern ini kunci yang paling kuat lah kalau orang nak tanya dia fi'il madi, mudhari' atau amar kan. Okey, boleh ya? Jadi anzala ikut af'ala. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, kalau qaruba ini patternnya apa? Tulis di ruang komen. Qaruba ini tuan-tuan patternnya apa? Okey, pattern apa? Kalau anzala af'ala. Kalau qaruba apa patternnya? Dia pattern nomor 1 kita tadi, fa'ula. Yang mana ainnya itu adalah baris depan. Oke ya? Boleh jawabannya? Fi'il madi ke tidak qaruba ni? Fi'il madi juga. Boleh tuan-tuan? Dah. Oke. Dah, setakat ini tuan-tuan, tuan-puan faham ya? Coba tulis di ruang komen. Faham ke tidak? Sila. Patternnya banyak. Tapi saya nak tunjukkan dengan tuan-puan. Oke, silakan. Oke, ada tuh. Dah mantap dah tuh. Ini pattern nomor 1 fa'ula. Anzala. Pattern nomor 2 af'ala. Oke ya, baik.
Paham tuan-puannya? Nah, tak perlu laju-laju. Perlahan-perlahan saja. Maknanya tuan-puan tengoklah nanti. Ya, tuan-puan tengoklah nanti patah perkataan yang ikut wazan ini. Boleh ya? Oke. Oke, saya padam tuan-puan ya. Saya padam yang ini. Kita masuk yang ketiga. Pattern yang ketiga. Fa'ala. Ini masih fi'il madhi. Fa'ala. Fa'ala. Mana huruf tambahan? Tulis di ruang komen. Mana huruf tambahannya fa'ala nih? Nampak macam 3 huruf saja. Sila tuan-puan. Mana dia? Fa'ala. Kalau ini af'ala jelas ada a di depan. Kalau fa'ala ini mana tuh tambahan hurufnya tuan-puan? Tuh dia. Mantap. Tuan-puan dah pandai semua sebenarnya nih. Tuan-puan dah pandai semua. Dah. Jadi kalau ada tasydid, dalam kaedahnya kalau ada tasydid, tasydid itu bermakna apa? 2 huruf yang sama. 2 huruf yang sama. Oke, tuan-puan ya, ada 2 huruf yang sama. Satu mati, satu hidup. Jadi fa'ala itu kita boleh huraikan macam ni. Fa'ala. Fa'ala. Bacanya kan sama tu. Fa'ala. Sama tak baca dengan ini? Fa'ala sama. Nah, ini bermakna apa? Ada 2 ain di sini. Ada 2 ain. Sementara ain cuma 1 saja huruf asli. Bermakna ada 1 tambahan. Ini ada tambahan di sini. Ya, boleh tuan-puan ya? Oke, bermakna ada ain menjadi huruf tambahan di situ. Oke, dah. Sekarang tuan-puan boleh jelas ya maknanya? Tuan-puan dah memahami, saya rasa. Ini kan berkait dengan ilmu sorof juga. Ustaz Agung dah terangkan juga sebenarnya. Dah, tuan-puan tengok. Fa'ala. Dah, sekarang ada apa namanya? Ada fi'il. Fa'ala. Misalnya ada fi'il, misalnya sekejap tuan-puan ya, kita ambil patah perkataan aqraba. Aqraba. Satu lagi patah perkataan misalnya nazzala. Mana yang sesuai dengan fa'ala? Tulis. Tapi lupa banyak Ustaz Puan Zainab. Tak apa Puan Zainab. Ya, confidence. Fa'ala aqraba ke yang sesuai atau nazzala? Cuba tulis tu. Mana yang sesuai? Mana? Silakan. Aqraba ke atau nazzala? Mana yang sesuai? Nombor 2. Mana yang sesuai? Nazzala yunazzilu. Nazzala inilah yang sesuai. Oke, dah. Nazzala. Bermakna apa? Nazzala ini pun fi'il madhi. Bayangkan tuan-puan, banyaknya fi'il madhi ini. Jadi nazzala ini pun fi'il madhi. Ini bukan isim, ini bukan haraf. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Loh, dari mana kamu tahu itu fi'il madhi? Kalau orang tanyalah, inilah. Dia ikut pattern fa'ala. Sebab fi'il madhi itu coraknya banyak. Oke ya. Fa'ala, nazzala. Oke, dah. Satu soalan lagi. Aqraba ini fi'il madhi ke atau fi'il mudhari? Saya tanya pada tuan. Aqraba fi'il madhi ke mudhari? Silakan. Ini saya tanya nih. Tuan kan dah pandai itu sebenarnya, tahu tuh fi'il madhi, fi'il mudhari itu. Fi'il madhi ke mudhari ini? Fi'il madhi. Kalau dia fi'il madhi aqraba, dia ikut pattern mana? Dia ikut corak yang mana? Coba tuliskan. Aqraba.
Aqraba. Aqraba. Dia ikut corak yang mana tuan? Mana corak yang dia ikut? Kita dah tunjuk tadi. Apa coraknya aqraba? Ini fi'il madi. Corak yang sama dengan dia nombor 2. Apa? Af'ala. Aqraba. Af'ala. Okey ya? Maknanya sudah bertambahlah pengetahuan kita tuan-puan. Fi'il madi itu memang banyaklah jenisnya, coraknya banyak. Okey tuan-puan ya. Mantap ya Puan Kamariah, Puan Zainab, Puan Enna Rasid, Puan Rosidah, Puan dan yang lain-lain banyak lagi. Mantap tuan-puan. Boleh ya? Okey ya. Okey, 3 pattern ini tuan-puan, setakat ini tuan-puan. Okey ya, jelas ke tidak? Cuba tulis di ruang komen. Setakat ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jelas ke tidak tuan-puan? Silakan. Silakan. Tulis di ruang komen. Jelas tuan-puan? Silakan. Jelas ya. Okey ya. Dah, ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dah, masih ada 6 lagi tuan-puan. Dah, sabar tuan-puan. Jelas ya? Saya tak nak laju-laju, saya nak perlahan-perlahan saja supaya tuan-puan nampak dengan jelas. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3 kita padam. Okey. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 kita padam. Okey, sekejap tuan-puan ya. Okey. Dah, fokus, perhati tuan-puan. Okey, ya, baik. Dah. Misal ada ayat nombor 1. Kita masuk ayat pula supaya tuan-puan lebih memahami. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Kalau saya tanya dengan tuan-puan, dari ayat ini mana yang fi'il madi? Tulis di ruang. Abasa wa tawalla. Dari ayat ini mana yang fi'il madi? Cuba. Kita masuk ayat lagi nih. Sikit mencabarlah. Mana yang fi'il madi? Mana yang fi'il madi tuan-puan? Tuan-puan kata abasa. Okey kan? Abasa fi'il madi. Dah. Kalau abasa fi'il madi, saya tanya kepada tuan-puan, corak patternnya apa? Tulis di ruang komen. Kalau dia fi'il madi, corak patternnya apa? Tulis di ruang komen. Silakan tuan-puan. Silakan. Kalau dia fi'il madi, corak patternnya apa? Sila tuan-puan. Apa dia? Apa dia? Selesai masalah. Corak patternnya ada fa, la. Yang mana ainnya itu baris atas. Ada tak kita jumpa Ustaz nanti dalam Qomus Al-Quran? Ada, cuba tuan-puan lihat di haraf ain. Jumpa nanti tu. Kan? Kalau kita lihat di haraf ain, coba kita perhati tuan-puan ya. Kita lihat coba. Haraf ain. Okey, sekejap tuan-puan. Mana dia? Okey ya, baik. Okey, haraf ain. Ni. Kita nak cari, dia kan dah 3 huruf ni. Ain, ba dan juga sin. Ain, ba dan juga sin. Ain, ba dan juga sin. Kalau tuan-puan perhati di sini, ada tak? Ada, pasti ada tu. Pasti ada. Boleh tuan-puan tengok di muka surat 147 dalam kitab saya. Ain, ba, sin. Abasa. Abasa itu bermasam muka. Bermasam muka. Boleh tuan-puan ya? Dan ini merupakan ayat yang sangat indah. Ayat yang sangat indah. Abasa wa tawalla. Dia bermasam muka. Allah tak guna engkau bermasam muka. Kan yang bermasam muka itu kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menggunakan sindiran, menggunakan kata dia.
Cantik tuan-tuan. Jadi Allah tak tegur terus, engkau bermasa muka. Tak, kepada Nabi Muhammad kita lah, dia guna dia. Itu dalam tuan-puan tengok tafsir nanti, tuan-puan akan memahami betapa indahnya ayat ini. Boleh tuan-puan ya? Padahal ini teguran. Ya, ini untuk Nabi kita. Untuk Nabi kita. Tapi yang digunakan dia di sini. Dia dia bermuka masa. Boleh tuan-puan tengok dalam tafsir nanti. Okey ya? Okey, mantap, terbaik, luar biasa. Mantap tuan-puan ya. Okey. Kita padam lagi. Okey. Boleh tuan-puan ya? Okey ya. Maknanya tuan-puan dah pandai dah tu. Tuan-puan dah pandai dah. Okey. Okey. Okey, sekarang kita masuk pada satu ayat lagi. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Agak-agaknya dari ayat ini, mana yang fi'il madi? Sila tuan. Qad aflahal mu'minun. Dari ayat ini, mana yang fi'il madi? Sila. Mana dia? Tuan-puan kata yang fi'il madi adalah aflaha. Aflaha fi'il madi. Okey. Kalau itu fi'il madi dan tuan-puan confidence menjawab dia adalah fi'il madi, maka ini ikut corak pattern yang mana? Sila tuan-puan. Aflaha. Dia ikut corak pattern yang mana? Silakan. Silakan tuan-puan. Silakan tuan-puan. Dah. Nombor 2. Apa nombor 2 tadi tuan-puan? Patternnya apa? Patternnya adalah af'ala. Mantap. Maknanya ini fi'il madi. Aflaha dia adalah fi'il madi. Patternnya jelas. Patternnya yang kedua af'ala. Okey, mantap ya. Luar biasa tuan-puan ya. Memang tuan-puan dah master dah ni. Tulis di ruang komen tuan-puan, dah faham ke belum? Silakan. Okey, ini bukan fi'il madi. Ini bukan fi'il madi. Ini fi'il madi. Okey, ya. Nanti kita bincang lagi lebih banyak lagi. Okey. Boleh tuan-puan ya? Okey tuan-puan ya? Okey. Baik. Okey, corak yang keempat. Dah faham ya? Dah faham tuan-puan ya? Okey. Sekarang kita masuk corak yang keempat pula. Fa'ala. Ada lagi corak yang keempat. Fa'ala. Fa'ala. Mana huruf tambahan? Tulis ya. Itu dia. Puan Zainab kata kacang hijau. Biasalah tu Puan Zainab. Supaya kalau dah kata kacang hijau, insya-Allah. Apalagi kalau boleh mengajar orang lain, itu akan lebih ingat kita lagi. Tu ya. Okay. Mana dia tuan-puan? Ni dia. Alif ni lah huruf tambahannya. Okey ya? Dah. Makanya kita akan jumpa nanti patah perkataan di sini. Banyak di sini tuan-puan. Fa'ala. Misalnya ialah qatala. Qatala. Ni sama ni. Qatala fa'ala. Okey, boleh ya? Sesuai tuan-puan ya. Qatala fa'ala. Baik. Misalnya adalah patah perkataan yang lain. Misalnya kita ambil Okey, dah itu saja. Fa'ala qatala. Nampak ya? Okey tuan-puan ya? Ni samalah ni. Qatala fa'ala. Dia sama-sama naiklah, ada alifnya. Okey, baik. Nombor 5. Banyak tuan-puan. Ifta'ala. Ifta'ala. Saya nak tanya kepada tuan-puan.
ada berapa huruf tambahan? Tulis di ruang komen. Silakan. Ifta'ala. Ada berapa huruf tambahannya tuan-tuan? Ifta'ala. Silakan. Sila tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Silakan tuan-tuan. Ifta'ala. Ifta'ala. Mana kan? Mana dia? Ada berapa? Ada 2 huruf tambahan. Mana huruf tambahannya tuan-tuan? Mana huruf tambahannya? Coba tuliskan, sila tuan. Ifta'ala, ifta'ala, tuan-tuan kata ada 2 huruf tambahan. Mana 2 huruf tambahan? Silakan tulis di ruang komen. Sila. Mana dia? Mana dia huruf tambahannya tuan-tuan? Mana dia huruf tambahannya? Silakan. Ada alif. Ada alif dan ada ta. Ya, jadi ifta'ala. Ya, kita ambil misalnya patah perkataan. Ya. Misalnya ifta'ala. Oke, sekejap tuan-tuan ya. Misalnya ifta'ala. Oke, kita ambil misalnya istabaqo. Atau istabaqo. Istabaqo. Ini ada dalam kitab. Istabaqo. Samalah. Ifta'ala. Istabaqo. Huruf tambahan itu mesti ada. Ada alif, ada ta. Istabaqo. Istabaqo. Maknanya istabaqo ini tuan-puan, kalau saya tanya kepada tuan-puan, huruf aslinya apa saja? Coba tulis di ruang komen. Istabaqo. Ifta'ala. Mana huruf tambahannya? Mana huruf aslinya mana? Ada 3 huruf. Huruf aslinya huruf apa saja? Tulis di ruang komen. Istabaqo. 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 Mana huruf asalnya? Sila. Tuliskan sila tuan. Dah, silakan. Oke. Sila tuan-tuan, tuliskan di ruangan komen, silakan. Mana dia? Ada huruf sin, ada huruf ba, ada huruf qaf. Boleh ya? Jadi tuan-tuan cari nanti di kamus untuk kata istabaqo ini, cari di sin, ba dan juga qaf. Jangan cari di alif, sin dan ta sampai bila-bila tuan-puan tak dapat. Itu perlu kita tahu corak kata kerja. Oke, boleh ya? Boleh tuan-puan ya? Dah, ini nombor 5. Ifta'ala. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Jelas ke tidak? Silakan. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tidak tuan-puan? Ini masih fi'il madi. Istabaqo fi'il madi. Oke, silakan. Boleh ya? Oke tuan-tuan ya. Jelas ya? Ifta'ala, fa'ala. Ada banyak pattern fi'il madi ini. Oke, baik. Tuan-tuan kata jelas insya-Allah. Oke, baik dah. Sekarang kita latihan. Dah. Cukup dulu sampai 5. Saya latihan dulu dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan lebih memahami, supaya tuan-puan lebih ingat lagi. Dah, sekarang latihan saya adalah misalnya ada patah perkataan allama. Allama. Kemudian ada patah perkataan aghraqa. Aghraqa. Nah, kemudian ada patah perkataan misalnya kita ambil patah perkataan apa tuan-puan ya, sekejap. Istaghfar. 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 Oke, dah. Istaghfar. Allama, aghraqa, istaghfar. Dah, sekarang saya nak tuan-puan tulis di ruang komen. Nombor 2 terlebih dahulu. Aghraqa, aghraqa. Huruf aslinya apa? Kata dasarnya apa? Tulis di ruang komen.
Sila. Supaya tuan-puan lebih ingat, supaya tuan-puan lebih faham, supaya tuan-puan lebih tahu. Aghraqo kalau nak cari di komus huruf aslinya apa? Tulis di ruang komen. Silakan. Sila. Apa huruf aslinya? Apa huruf aslinya tuan-puan? Apa huruf aslinya? Tulis di ruangan komen silakan. Apa dia? Nak cari di komus, cari di ro, ko. Carilah di sini ghain, ko. Ini tak perlu tuan-puan cari. Ini di sini tak perlu. Oke, mantap. Oke. Nomor 1. Kalau tuan-puan nak cari di komus kata dasar, apa huruf asli 3 huruf ini? Tulis di ruang komen. Sila. Nomor 1 lagi. Nomor 2 dah okey. Nomor 1 lagi tuan-puan. Silakan. Kalau tuan-puan nak cari di komus kata dasar, tuan-puan nak cari di mana? Alamain. Sila. Di mana tuan-puan nak cari tahu? Di mana tuan-puan nak cari tahu? Tulis di ruang komen. Silakan. Sila. Tulis di ruang komen. Silakan. Di mana? Di ain, lam dan juga mim. Cari di sini. Ain, lam dan juga mim. Sebab itu adalah huruf dasar, kata dasarnya. Boleh ya? Dah. Kemudian yang terakhir, istaghfar. Saya nak tanya kepada tuan-puan. Ya, okey. Istighfar. Ini dah lain nih, nomor 3 dah lain. Nomor 3 dah lain. Okey, lain lagi. Cari contoh lain. Nomor 3 kita belum belajar lagi, kita belum masuk. Okey, kita ambil misalnya patah perkataan sekejap tuan-puan. Okey, misalnya ya. Kita ambil ikhtasama. Ikhtasama. Okey, tulis di ruangan komen. Nak cari hurufnya di mana? Tulis di ruangan. Silakan. Nomor 3. Ikhtasama. Nak cari tahu arti ikhtasama, tuan-puan cari di mana? Tulis di ruangan. Sila. Ikhtasama. Di mana? Huruf apa tuan-puan? Mantap. Puan Khawla, Puan Radin Tumina. Carilah di huruf kha, huruf sod dan huruf mim. Adapun huruf ta, alif ini hanya tambahan sahaja, imbuhan saja. Okey, boleh tuan-puan ya? Dah setakat ini tuan-puan. Okey ya, clear ke tidak tuan-puan? Silakan tulis di bawah. Clear ke tidak? Silakan. Setakat ini. Clear ke tidak tuan-puan? Sila tulis di ruang komen. Clear ke tidak? Clear ke tidak? Okey ya? Boleh tuan-puan ya? Dah, mantap, luar biasa. Clear insya-Allah. Okey, saya padam. Saya padam. Okey, saya padam. Okey, masih ada 4 lagi tuan-puan. Masih ada 4 lagi kata dasarnya. Okey, boleh ya? Insya-Allah. Masih ada masa kita lagi tuan-puan, dalam 15 minit lagi. Dalam 15 minit lagi saya habiskan lagi yang 4 tu ya. Boleh tuan-puan ya? Dan tuan-puan insya-Allah boleh. Ya, tuan-puan boleh insya-Allah. Okey, nombor 6. Dah, nombor 6. Ya, nombor 6. Nombor 6 ada infa'ala. Infa'ala. Okey, nombor 6. Nombor 7, okey, kita teruskan saja. Nombor 7 ada tafa'ala. Nombor 8, ya, ada tafa'ala.
tafa'ala. Oke. Dan nomor 9 ada istaf'ala. Ya, istaf'ala ya. Istaf'ala. Istaf'ala. Nah, ini dia. Infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, istaf'ala. Nah, sekarang tuan tengok. Apabila kita nak cari huruf asal, kita kena buang huruf tambahan ya Ustaz. Sangat-sangat betul Puan Zainab. Boleh ya? Makanya kita mesti tahu huruf tambahannya apa. Dah, sekarang dari keempat pattern ini, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, istaf'ala, masuk contoh istaghfar. Nah, ini baru masuk dia. Istaghfar. Saya nak tanya, pattern nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9. Tuliskan. Sila tuan-tuan. Nombor 6 ke, nombor 7 ke, nombor 8, nombor 9. Istaghfar. Baru kita belajar. Mana dia? Nombor berapa tu tuan-tuan? Tuliskan sila. Nombor berapa? Nombor berapa? Nombor 9. Mantap, tuan-puan master lah. Tuan-puan dah master. Kalau ini pattern nombor 9, corak nombor 9, saya nak tanya, kalau nak cari di kamus kata dasar, apa kata dasar hurufnya? Tulis di ruang. Kalau tuan-puan, apa namanya? Nak cari di kamus kata dasar, apa huruf dasar 3 katanya? Tulis di bawah. Sila. Apa dia? Ya. Okey. Tulis di ruang komen silakan. Sila tuan-puan. Okey. Baik ya. Tulis di ruang komen. Apa dia? Ada ra, ada fa, ada ra. Ada ra, ada fa, dan ada ra. Oke, boleh ya? Baik. Ada yang tanya tadi, Ustaz, itu alifnya itu memang tak ada kepala ke? Iya. Memang tak ada kepala. Ya, memang tak ada kepala. Lalu apa beza dengan yang nombor 2? Af'ala itu yang ada kepala. Kalau yang ada kepala, ada yang mengatakan bahawasanya itu adalah huruf asli dia. Af'ala itu memang semuanya huruf asli lah, 4-4. Boleh ya? Puan Haula ya, ada yang tanya tadi. Itu dia. Tapi yang ini nombor 9 ini memang tak berkepala lah. Dia huruf tambahan. Ini tambahan, ini tambahan, ini tambahan. Ada alif, ada sin, ada ta. Fa'ala huruf asli, fa'ain, dan juga lam. Maka inilah yang kita mesti cari tahu. Ghafaro. Cari di kamus ghafaro. Saya pastikan tuan-puan dapat istaghfar. Pasti itu dapat. Okay. Boleh ya? Oke tuan-puan ya. Mantap. Luar biasa. Oke, lagi supaya tuan-puan pandai. Oke. Misalnya ada patah perkataan. Ya. Kita ambil patah perkataan. Misalnya. Oke. Kita ambil misalnya inkasaro. Inkasaro. Pattern nomor berapa? Tuliskan. Sila tuan-puan. Inkasaro. Pattern nomor berapa? Sila. Pattern nomor berapa? Inkasaro. Sila. Inkasaro. Pattern nomor berapa? Silakan. Pattern nomor berapa? Pattern nomor 6. Inkasaro. Pattern nomor 6. Nak cari di kamus apa huruf kata dasarnya? Tuliskan. Sila tuan-puan. Kalau tuan-puan nak cari di kamus apa huruf kata dasarnya? Tuliskan. Sila tuan-puan.
Sila. Apa hurufnya? Maka carilah di kaf. Tak perlu pakai baris sebab memang tak berbaris. Kaf, sin, dan juga ro. Cari di sini, dapat ini nanti. Oke, boleh ya? Oke, tuan-puan ya. Dah. Ustaz dah kami cari, Ustaz. Misalnya, kami dah cari tahu kenapa tak ada. Mungkin katanya tak ada di dalam Al-Quran. Sebab komus ini, komus yang ada dalam kitab kita ini memang komus Al-Quran. Ini semua ada dalam Al-Quran. Oke, boleh tuan-puan ya? Oke, dah. Infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, istaf'ala. Ada 9 pattern, ada 9 corak kata kerja fi'il madi, yang mana semua ini menunjukkan fi'il madi. Dan inilah nanti yang akan banyak tuan-puan jumpai di dalam Al-Quran. Boleh ya? Tulis di ruangan komen. 9 ini tuan-puan faham ke tidak? Silakan. Faham ke tidak? Silakan. InsyaAllah tak payah pening-pening. Mudah-mudah saja ya. Tak perlu stres sangat tuan-puan. Oke. Boleh ya? Tuan-puan pun dah master lah, saya tengok. Oke, kita masuk dalam surah Ar-Rahman. Ya, oke. Ar-Rahman. Ya. Kita tengok dalam surah Ar-Rahman sekejap tuan-puan. Oke ya, kita tengok surah Ar-Rahman ya, sekejap tuan-puan ya. Oke, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Oke ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, 'allamal Qur'an. Allamal Qur'an khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Dah. Dari 2 ayat ini tuan-puan, saya nak tanya kepada tuan-puan, ada berapa fi'il madi? Silakan. Okey. Oke ya, baik. Silakan. Puan Salma tanya apa tuh? Maksud nomor 5, nomor 6 tuh? Yang mana tuh? Oke, dah. Ada berapa fi'il madi tuan-puan? Ada berapa fi'il madi? Tuan-puan kata ada 2 fi'il madi, Ustaz. Tuan-puan pun dah kenal tuh mana fi'il madi. Dah. Kalau ada 2 fi'il madi, mana 2-nya? Sila, mana 2 fi'il madi tu? Sila dong. Tuan-puan kata ada 2 fi'il madi. Kalau ada 2 fi'il madi, yang mana 2 fi'il madi? Sila. Mana dia? Mana dia tuan-puan? Okey. 1 allama. 1 khalaq. Dah, 1 allama, 1 khalaq. Tuan-puan pun dah okey dah. Tuan-puan pun dah tahu dah. Dah sekarang. Kalau allama khalaq adalah fi'il madi, saya nak tanya, allama pattern nombor berapa? Tuliskan. Atau apa, sebutkan patternnya. Corak kata kerjanya apa? Sila tuan-puan. Tuan-puan kalau ada kitab boleh sebut terus nombor berapa, corak nombor berapa. Atau yang tak ada kitab boleh tuan-puan sebutkan patternnya apa. Apa dia? Puan Radin Tuminah? Kurang tepat. Kurang tepat Puan Radin Tuminah. Puan Zainab? Iya. Ingat itu? Pattern nomor berapa? Puan Umi Nurlis kata pattern nomor 2. Ya, nomor 2 Puan Umi Nurlis af'ala, salah. Mana dia? Nomor 3.
pattern nomor 3. Atau lebih jelasnya, ini pattern apa? Allama. Di tengah-tengahnya ada apa tuan-puan? Ada syaddah, ada tasydid. Maka dia sama dengan pattern fa'ala. Okey ya? Dia sama dengan fa'ala. Fa'ala ni nombor 3. Okey, boleh ya? Fa'ala. Dah. Maknanya ini fi'il madhi. Allamal Quran. Apa terjemahan allama Ustaz? Tengok di kamus kata dasar. Di mana tuan-puan nak cari? Di ain, lam, mim. Cari di situ. Jumpa nanti. Okey ya? Boleh ya? Dah. Okey. Okey ya, baik. Okey tuan-puan ya, okey. Maksud untuk huruf yang ditambah berselang dan berturutan. Oh, okey ya, baik. Jadi itu nanti kita bincang Puan Salma, okey. Tapi itu perbincangan yang panjang. Cuma matlamat saya pada hari ini saya nak tunjukkan dulu pattern-pattern kepada tuan-puan. Itu matlamat saya. Boleh Puan Salma ya? Adapun maksudnya nanti itu lebih kepada ilmu sorof. Itu lebih atau boleh Puan Salma kalau nak cari lebih detailnya tengok video Ustaz Agung. Ustaz Agung tu fokus kepada sorof. Inilah dia corak-corak kata kerja. Boleh ya? Cuma matlamat saya pada hari ini, pagi ini saya nak bagi nampak kepada tuan-puan bahawasanya fi'il madhi itu ada banyak coraknya. Okey. Boleh Puan Salma ya? Okey, baik. Kemudian khalaqa. Khalaqa ini apa patternnya? Tulis tuan-puan. Okey ya. Okey. Quran dan insan tak ada pattern ke Ustaz? Ini bukan fi'il madhi yang kita bincang. Okey ya. Al-insan bukan fi'il madhi yang kita bincang. Kita bincang fi'il madhi. Ya, senjakala ya. Okey, kita bincang fi'il madhi. Tuan-puan kata tadi fi'il madhi 2 ni saja. Ini bukan fi'il madhi. Okey. Baik. Okey, boleh ya? Apa dia? Ni khalaqa. Apa dia? Ada fa'ala. Dan saya tanya kepada tuan-puan, kalau khalaqa patternnya adalah fa'ala, adakah kha, lam dan juga qaf ini adalah huruf aslinya? Tulis di ruang komen. Saya nak tanya kepada tuan-puan, kalau khalaqa tuan-puan patternnya adalah fa'ala, adakah khalaqa semua huruf asli? Silakan. Adakah khalaqa semuanya huruf asli? Tuan-puan boleh cari terus di dalam kamus kha, lam dan juga qaf. Ya. Kenapa? Sebab memang ada fa, ain dan juga lam. Okey ya? Boleh ya? Dah pandai dah tu tuan-puan. Dah pandai. Okey, dah. Boleh ya, saya pandang tuan-puan tuan-puan dah pandai insya-Allah. Kalau tuan-puan nak lebih jelas lagi, boleh tuan-puan buat latihan ya dalam kitab itu. Sekarang kita masuk Qamus Ayat Al-Quran. Kita masuk Qamus dan saya nak tambahkan untuk tuan-puan. Saya pandang semua tuan-puan ya. Okey, dah. Bermakna tuan-puan tengok saja patternnya dan tuan-puan dapatkan nanti huruf aslinya tu insya-Allah. Sebab huruf aslinya fa, ain dan juga lam. Okey. Boleh ya? Dah. Dah, tuan-puan dah pandai tu. Okey. Dah, sekarang kita masuk muka surat 66. Qamus hari ini ada di huruf hamzah, ta dan juga ya. Dari hamzah, ta dan juga ya ini nanti ada fi'il madinya tuan-puan ata. Ata ya, fi'il mudhari'nya ya'ti. Ya, ya'ti. Apa dia? Ata ya'ti tuan-puan, datang. Ini banyak dalam surah banyak nih. Ata ya'ti. Ya, banyak dalam ayat Al-Quran tuan-puan.
Salah satunya contoh dalam surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya. Hal ataka. Ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ghasyiyah. Haditsul ghasyiyah. Haditsul ghasyiyah. Oke ya. Hatta ke haditsul ghasyiyah. Oke, mana dia? Inilah atan. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan, boleh tuan-tuan tengok terjemahannya. Hal ataka hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepada kamu berita tentang hari kiamat? Hal ataka, sudahkah sampai kepadamu? Sudahkah datang kepadamu? Sudahkah sampai, sama tuan-puan ya? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya, cerita tentang apa tuan-puan? Kisah tentang hari kiamat. Oke ya. Oke, baik. Oke ya, boleh tuan-puan ya. Oke, baik. Puan Khawla. Ya, Puan Khawla. Ustaz, kenapa ya itu tak ada baris? Oke, baik. Macam ni Puan Khawla. Puan Khawla ini fi'il asal ata. Oke. Ini bukan ya. Puan Khawla ini alif. Ini bukan ya, ini alif. Bermakna apa? Kita dah belajar dulu tuan-puan bahawasanya ini huruf apa? Tersasar mencari kata dasar. Huruf apa ni? Tulis di ruang komen. Puan Khawla, tulis Puan Khawla. Ini huruf apa nih? Kalau ini adalah huruf alif, maka ini huruf apa maknanya? Huruf illat. Ini huruf illat. Ketika tuan-puan cari ini di kata dasar, tuan-puan tak akan dapat kalau tuan-puan cari tahu huruf hamzah, huruf ta, huruf alif tak ada. Kenapa? Sebab dia berubah. Kan kita dah belajar dulu. Huruf illat kadang-kadang dia boleh berubah. Berubah dia ke sini. Carilah di hamzah, ta dan juga ya. Maka dapatlah ini ata, data. Boleh ya? Tu makanya kita perlu pahami tu huruf yang sakit tu dia sifatnya macam mana. Oke ya? Boleh ya? Mantap Puan Khawla. Soalan yang mantap. Oke, ini dia ya. Ini dia. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ata 'alal insan. Banyak ada ata. Oke, boleh tuan-puan ya? Dah itu yang pertama, ata. Yang kedua, ya. Komus yang kedua, saya nak bagi kepada tuan-puan ada hamzah, ada sa, ada ra. Ada hamzah, ada sa, dan ada ra. Maka nanti ada tuan-puan dapatkan di asara, mengutamakan. Ya boleh tuan-puan tengok di Qamus Al-Quran. Ada asarun kesan, kemudian ada asaratun dari asara. Oke, misalnya dalam surah An-Nazi'at. Sakit kita dibuatnya. Puan Zainab ya. Oke. Wa asarul hayatad dunya. Wa asarul hayatad dunya. Wa asarul hayatad dunya. Wa asarul hayatad dunya. Oke ya. Wa asarul hayatad dunya. Ini dia lebih mengutamakan. Mengutamakan. Asara, mengutamakan. Boleh tuan-tuan tengok dalam dalam kitab. Wa asarul hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan hayatad dunya. Cuba tulis di ruang komen apa terjemahan. Kalau tuan-tuan tak tengok Al-Quran, wa asarul hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan hayatad dunya. Kira-kira apa tu? Sila tuan-tuan. Apa dia?
Dan dia lebih mengutamakan al-hayatad dunia. Apa yang dia lebih utamakan? Kehidupan di atas dunia. Boleh tuan-tuan tengok dalam surah An-Nazi'at. Hayatad dunia itu adalah kehidupan di dunia. Dan dia lebih mengutamakan wa asaro. Asaro ini mengutamakan. Wa asarul hayatad dunia. Dan dia lebih mengutamakan kehidupan di atas dunia. Boleh tuan-tuan ya? Oke. Ini orang-orang nanti kenalah di akhirat nanti kalau mengutamakan kehidupan dunia. Boleh tuan-tuan ya? Itu saja dari saya untuk pada pagi hari ini. Mohon maaf kepada tuan-puan, saya tak boleh berlama-lama. Cukuplah ini tuan-puan. Ya, belajar tu sikit-sikit. Yang penting tuan-puan dapat. Boleh tuan-puan ya? Oke, terima kasih tuan-puan. Ada Datin Jamilah juga pada pagi hari ini rupanya ya. Oke, terima kasih banyak ikut serta tuan-puan pada pagi hari ini. Dan mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-puan kalau ada kesalahan dan kekurangan selama saya mengajar tuan-puan ya. Kalau ada kesalahan, tegur saya tuan-puan. Ini keliru ni Ustaz. Sebab kita tak tahu kan. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah kalau umur panjang tuan-puan ya. Jumaat mubarakah untuk tuan-puan semua. Salam Jumaat. Semoga hari ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kita jumpa lagi pada pertemuan seterusnya. Saya tutup kelas kita tuan-puan. Okey ya. Saya tutup kelas kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-puan mantap. Tuan-puan best. Semangat terus ya. Kita jumpa lagi tuan-puan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.